لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5 baris bawah sekali. Dan dalil qidam Allah Ta'ala itu bahawa jika ada ia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada ia Allah Subhanahu wa Ta'ala baharu, pada takdir jika Allah baharu, nescaya berhajah ia Allah kepada yang membaharu akan dia, kepada yang mengada akan dia, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iaitu berhajah Allah kepada yang membaharu akan Allah, yang mengada akan Allah, mustahil. Mustahil. Kenapa mustahil? Kerana daurun artinya berkeliling, atau tasalsulun artinya berhubung-hubung. Subhanahu wa Ta'ala mustahilah atasnya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala baharu. Dan dalil qidam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sambungan sifat yang kedua, sifat qidam. Kemudian tiap mengajar royak kita turut, itu dalam bab porok agama, dalam bab cabang agama. Kita tanya hukum, diberitahu hukum, kita pakai. Mana dalil? Tak. Dalil itu label yang kedua pula tu, perkataan yang kedua. Setakat tanya wajib ke tak wajib? Wajib. Okey, kita pun pakai. Mana dalil? Dalil adalah, tapi kita berhenti setakat tu. Untuk porok agama tak apa, tapi tak kemahlah. Kalau mari pula pasang lain, kemudian cerita hukum lain pula kemudian disertakan dengan dalil, garu palalah kitanya. Kita terdahulu tanya satu hukum, dinyatakan hukumnya begian, kita berhenti setakat tu, kita pakai je. Kemudian dengar pula perkara yang sama, hukumnya tak sama, disertakan dengan dalil, kita akan jadi garu pala, sebab tak kemahlah. Cuma tadi sebut memada dah untuk level kita ni, tapi tak kemah. Sebab walaupun sebelum tu dinyatakan satu hukum, kemudian dinyatakan satu hukum yang tak sama pada perkara yang sama, disertakan dengan dalil, dia datangkan dalil dengan pada satu hukum mengikut pandangan ulama. Kemudian yang terdahulunya yang kita tanya dinyatakan satu hukum yang berlainan, tak ada dalil. Bukan tak ada dalil, kita berhenti setakat tu. Kau tanya dalil, mereka datangkanlah dalil pula. Dan kenapa hukum yang berbeza? Walah masing-masing ada dalil. Hak tu hak dalam fiqh kita lama keningnya. Hak dalam fiqh kita tu pecah, hak masyhurnya 4 mazhab. Pandangan yang berbeza-beza. Pandangan yang berbeza-beza, masing-masing bukan akal mereka, masing-masing berdalil. Lepas tu kenapa pula kalau berdalil dengan sumber yang sama, Al-Quran yang sama, daripada hadis sabdaan Nabi yang sama, kenapa pula jadi tak sama? Ni kena mendalami pula sini. Memanglah dalam kitab fiqh Islami wa adillatu menyatakan bahawa akan timbul kemusykilan, kita panggil. Akan timbul kalau kita kata tanda tanya. Qurannya satu,
Nabinya seorang, makna Quran yang sama, Nabi yang sama, kenapa jadi pandangan tak sama? Jadi memanglah akan timbul persoalan tanda tanya kepada orang awam. Maka didatangkan beberapa sebab. Kenapa Al-Quran yang sama, Nabi yang sama, tapi pandangan yang berbeza? Datang ke beberapa sebab. Bukan kata kadang-kadang ayat yang berbeza, hadis yang lain-lain. Bahkan satu ayat aja. Satu ayat. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka naklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'idan ni dari segi bahasa Arab ada dua makna. Pertama, turabun lahu ghubar, tanah yang ada debu. Ni hak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Sa'idan juga dalam bahasa Arab, martafa'a alal ardi, benda yang ada atas muka bumi, termasuk debu. Maka afdal pakai debu sebab Nabi pakai debu. Comel pakai debu, tapi tak semestinya debu. Batu. Mana? Batu pun boleh. Kalau kata dinding pun boleh, tiang pun boleh. Sa'idan belaka tu. Ayat yang sama, tapi makna yang berbeza. Itu punca dia. Ada ni. Sama juga dengan ayat mana ni? Salasata qurub tu. Sebelum tu, ayat sebelum tu. Hak cerita bab qurub 3 kali suci. Mazhab Hanafi 3 qurub 3 kali haid. Tengok. Tak sama tu. Ayat sama tapi makna. 3 qurub dalam Quran sebut. Fatarabbasna bi anfusihinna salasata qurub tu. Dia kena nanti bagi di perempuan ni 3 qurub. Qurub tu mana apa? Dari segi lugah Arab, qurub haid pun dipanggil qurub, suci pun dia panggil qurub. Mazhab Syafi'i kita 3 kali suci. 3 kali suci dengan makna haid yang keempat boleh nikah dah. Bukan haid yang keempat, haid yang ketiga boleh nikah dah. 3 kali suci, haid yang ketiga boleh nikah dah. Mazhab Hanafi kali haid yang keempat baru boleh nikah. Pada ni. Bukan. Dia cerai pada masa suci. Haid, suci, haid, suci, haid yang ketiga boleh nikah dah. Mazhab Hanafi, haid yang ketiga tak boleh nikah lagi. Kena suci yang keempat tu boleh nikah. Jadi senggang haid . Kalau haid tu boleh haid, suci yang keempat baru boleh nikah. Lambat sikit. Ayat yang sama. Itu bab dalam bab orang agama. Itu contoh. Tapi apabila kita hanya tanya hukum, tak tanya dalil, maka diceritakan hukum. Lepas tu mari pula cerita mulia hukumnya berbeza, tapi disusuli dengan dalil. Ni baru tu ada dalil. Hak kita tanya dulu tu tak betul buat tak ada dalil. Sebab kita tak tanya dalil. Apa ada ni? Itu dalam bab orang. Dalam bab pegangan, itu usuluddin, tapak agama. Sebab bab pegangan yang sama daripada syariat Nabi Adam AS sampai kiamat. Hak pegangan dalil akli, dalil akal. Dia pergi kepada daurun dan tasalsul. Yang mana dalil daurun tasalsul ni, kalau kita kata dalil kepada kidam ni, dalil yang sama baqa', dalil yang sama mukhalafah, dalil yang sama qiyamuhu ta'ala binafsi. Hak dalil kidam pergi kepada daurun dan pergi kepada tasalsul. Ini didatangkan dengan dalil akli. Dalil nakli huwal awwalu wal akhiru. Al awwal wal akhir. Al awwal asma Allah, wal akhir asma Allah. Al awwal Tuhan ada sebelum ada apa-apa. Wal akhir, selepas tiada apa-apa, sudah dibinasakan sekalian,
Tuhan masih lagi ada tu wal akhir. Tapi atas makna al-awwal, Tuhan ada permulaan daripada orang lain. Tapi Tuhan pun asal tak ada juga. Boleh jadi kira tu. Cuma nak banding Tuhan dengan makhluk Tuhan buat, Tuhan dulu. Makhluk tu timbul kemudian. Dia kira tu. Itu makna kepada al-awwal asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah, Tuhan ada sebelum ada apa-apa. Makhluk tak ada lagi sebab Tuhan tak buat lagi. Tuhan ada dah. Dah Tuhan ada dah? Tuhan ada dah tu. Kemungkinan juga Tuhan asal tak ada juga. Tapi Tuhan timbul ada awal daripada makhluk. Lepas Tuhan ada, barulah Tuhan buat makhluk. Jadi antara Allah dengan makhluk, Allah dulu. Ada ni. Kalau al-awwal asma Tuhan tu. Sebelum ada apa-apa, Tuhan ada dah. Mana apa? As-sabqu 'alal asya'. Tu hak makna kepada al-awwal asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada apa-apa, Tuhan ada dah. Nak kepada makna satu laginya al-awwal dengan mana adamul libat, tidak ada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Tuhan masih lagi ada, tu al-akhir. Yang kita naknya makna apa? Wal akhir dengan makna adamul inqida, tidak ada kesudahan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di al-akhir ni asal maknanya asma Tuhan al-baqa ba'da fana'il asya', kekal Tuhan selepas binasa sekalian. Lepas binasa sekalian, Tuhan masih lagi ada. Kan Tuhan binasa kemudian daripada orang lain kan? Naknya wal akhir dengan makna tidak ada kesudahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nak pakai dalil ayat Quran. Aku kena faham pula. Al-awwal wal akhir asma Tuhan. Al-awwal al-akhir asma Tuhan. Al-awwal Tuhan ada sebelum ada apa-apa. Sebelum Tuhan buat makhluk, Tuhan ada. Tuhan adalah dulu sebab dia yang buat makhluk. Tapi Tuhan ada ni bila ada? Ada Tuhan dengan makna tak ada permulaan. Tu al-awwal dengan adamul libat, tidak ada permulaan. Al-awwal dengan makna tidak ada awal. Pening pula kita ni. Nak banding kita Tuhan awal. Dah Tuhan awal pun nak banding kita, ada tak permulaan bagi Tuhan? Jadi tak jelas situ. Dan kalau makna al-awwal asma Tuhan, ada Allah Ta'ala sebelum ada apa-apa. Jadi al-awwal dengan mana apa? Ada mulibat, tidak ada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita nak wal awwalu wal akhir. Memang kita pun faham gitu. Cuma mungkin tanya kita, wal awwalu wal akhir, Tuhan hak awal, Tuhan hak akhir. Mana apa situ? Mana Tuhan tak ada permulaan. Tuhan tak ada permulaan, mana Tuhan awal. Jadi maknanya mungkinlah nak cerita tu tak pandai, tapi kita faham maksud ayat. Wal awwalu wal akhir, maksud ayat kita faham. Tuhan kidang bakar, cukup lah. Walaupun kita tak ada nak cerita, tak ada orang dia faham. Wal awwalu wal akhir, Tuhan ada sebelum ada apa-apa. Tapi Tuhan pun asal tak ada juga. Tak ada orang faham gitu. Wal akhir dengan makna selepas tiada apa-apa, Tuhan masih lagi ada. Binasa habis makhluk, Tuhan ada lagi. Tapi akhir Tuhan pun tak ada juga. Tak ada orang faham gitu. Ini apa? Tu kena detail lah pulaknya. Tapi kalau kita tak ada nak detail, tapi kita faham apa makna al-awwal, apa makna al-akhir, kita boleh jadi dalil dah kitanya. Dalil kepada sifat kidam bakar. Kidam bakar lalu tu dua sifat lalu menjadi dalil daripada satu ayat wal awwalu wal akhir. Di sini didatangkan dengan dalil akli, dalil akal. Dalil akal ni pun kena ambil faham juga. Sebab apa? Takut daurun tasalsul tu. Daurun tasalsul. Maksud sasul semua susah pula gitunya. Daurun tasalsul. Dia daur dengan tasalsul ni
nak dalil ni pun tak logik dah. Dalil ni kalau Tuhan ada permulaan, timbul gini. Timbul kita pun pelik dah, mana boleh jadi gitu. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A, Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A. Tak nak jumpa jalan. Itulah tak logik langsung Tuhan ada permulaan. Mana dengan dalil tu pun kita rasa payah dah, payah nak terima dah dalil tu. Sebab apa? Sebab tak boleh nak terima akal. Allah Ta'ala ada bahawa ada permulaan. Jadi dalil pun dalil ada permulaan bagi ada Tuhan. Fadu takdir kalau Tuhan seumpama tu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kepada yang buat dia lah, macam kita asal tak ada kemudian jadi ada, kita perlu kepada Tuhan yang mengadakan kita. Tuhan baharu juga, maka Tuhan berhajat kepada yang mengadakan. Sebab benda yang asal tak ada kemudian ada, baharu adanya, dia tidak akan jadi sendiri. Kok mana pun kena yang mengadakan. Kena ada yang mengadakan. Ya asal tak ada, kemudian Tuhan ada, kena ada yang mengadakan. Sebab satu-satu perkara tak akan ada tanpa ada yang mengadakan. Mesti kena ada yang mengadakan. Jadi apabila Allah Ta'ala ni baharu, asalnya tak ada, kemudian ada, mestilah kena ada yang daurun, artinya berkeliling, atau tasalsul, artinya berhubung-hubung, yang tiada berkesudahan. Begitu je. Kenapa mustahil Allah Ta'ala berhajat pada yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia? Kerana daur dan kerana tasalsul. Kekah je kita ni. Kalau kita Al-Misbahul Munir, panjang dicerita. Dan kita Faridatul Fara'id, daur tasalsul. Gitu je. Cuma di luar tu ada ditulis sikit tu. Dia nombor 1. Nombor 1 ada di luar nota kaki di luar tu. Nota kaki di luar. Qauluhu, katanya kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani, daurun, asalnya berkeliling, berpusing-pusing. Dan ia daurun dua bahagi. Ada dua pesen daur ni. Pertama, daur musarrah dia panggil. Daur musarrah. Apa musarrah? Artinya yang dinyatakan. Daur yang musarrah. Mana apa? Nyata ni. Macam Allah jugalah. Sebab sama-sama Tuhan kan. Ada permulaan juga. Allah yang buat Tuhan A. Allah buat pula. Allah pun baharu juga. Satu siapa yang buat Allah? Tuhan A. Tuhan A baharu juga. Siapa yang buat Tuhan A? Tuhan A. Allah yang buat. Ni mengapa? Berpusing hak musarrah. Mana pun ni? Nyata dak lalu tu pusing siapa ke dak ambil yang ketiga ke yang keempat ke, barulah berpusing hak mudmar sikit, baru nampak tersembunyi sikit. Ni musing kat tula je. Zaid menjadi Zaid akan umur, dan umur menjadi akan Zaid. Dia umur ni asal tak ada. Zaid yang buat dia. Zaid pun asal tak ada. Umur yang buat dia. Mana kira? Ni dengar cerita pun pasal pelik dah. Jadi hak mana hak buat, sama-sama buat lah. Aku buatmu, buat aku. Lepas tu ni awal-awal lagi tak ada terima akal dah. Kalau gitu siapa hak dulu, siapa kemudian? Kalau kita kata kok siapa hak baru, siapa hak lama? Kalau orang kok siapa hak tua, siapa dia, siapa anak? Dah duduk mana? Anak duduk luar besar. Ni cerita kelakar. Jadi mak nak beranak, ayah pergi kerja, tak ada orang, dah sakit dah, siapa nak ngituk bidang? Saya lah panggil. Mau panggil. Dah nak mak nak siapa? Nak anak saya lah. Lepas tu panggil ngituk bidang siapa? Saya lah. Tua mung pula jadinya. Kan? Dia buat cerita. Jadi dia mak nak beranak ke dia, tak ada orang panggil ngituk bidang, dia tu kan panggil. Jadi sekarang ni ada ke tak ada lagi tu? Ada, tak ada sebab duduk lapar lagi. Ada dah sebab duduk luar.
Jadi maknanya ni apa dia? Dua martabat je, dua peringkat je. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Tu daur musarrah dia panggil. Tu nyata sangat duk pusing setakat dua martabat gitu. Sikit. Tu melahirkan mak melahirkan cucu, cucu melahirkan tu. Suka. Mana dalil tu pun ni musim gitu tu pun mustahil. Akal tak terima sama sekali, tertudak sama sekali seumpama tu peseng mana. Sekarang ni tok dengan cucu, mana tua mana muda. Tok tua sebab tok melahirkan mak melahirkan cucu. Lepas tu cucu melahirkan tok, cucu jadi tua pula, tok jadi muda pula. Gimana? Jadi tua pun dia, muda pun dia. Ada pun dia, tak ada pun dia. Sebelum mak melahirkan dia tak ada. Tapi oleh kerana dia yang melahirkan tok, dia ada. Bukan kira pula tu. Sekarang tok melahirkan mak melahirkan dia, cucu melahirkan tok. Jadi kalau kira dia tu dilahirkan oleh ibu, dia tak ada. Tapi kalau kira dia yang melahirkan tok, dia ada. Jadi tak ada pun dia, ada pun dia, tua pun dia, muda pun. Dah jelas dah. Hak tu hak daur. Sebab kalau Tuhan tu baharu, kena ada yang membaharukan Tuhan, kena ada yang mengadakan Tuhan. Lepas tu yang mengadakan Tuhan pula baharu juga. Dia kena ada yang mengadakan dia. Siapa yang mengadakan dia? Allah yang buat dia pula. Dan kalau kita bubuh Tuhan yang buat Allah tu dia hak kodik. Dok sekarang ni kita bukan cari Tuhan, kita nak kenal Tuhan. Bukan cari Tuhan ni. Kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Cuma nak cerita kalau Allah Tuhan ni baharu. Kalau Allah Tuhan ni baharu, mesti ada yang membaharukan dia. Jadi kalau Allah sebagai Tuhan baharu, yang membaharukan dia kena samalah baharu ketek. Ada ni. Yang membaharukan dia qadir tak diterima sebab Allah yang tu, Allah Tuhan. Kalau ada yang membaharu, kalau Allah baharu, kena ada yang membaharukan Allah. Tuhan yang membaharukan Allah. Tuhan mesti kena baharu juga. Dah kata Tuhan, Allah sebagai Tuhan baharu, Tuhan satu lagi mesti baharu. Salah baharu, siapa pula nak buat Tuhan? Allah yang buat. Dia kena kat tu. Sebab itulah dia asas kitanya la ilaha illallah. Tu asas kita. Maka tak timbullah ada yang mengadakan Allah. Sebab tetap dah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Hak ni hak segala-gala kita ni. Kalimah tauhid ni lah segala-gala. Di bawah kalimah tauhid ni lah hak terkandungnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kalimah tauhid ni lah hak terkandung pegangan kita secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat. Terkandung di mana pemahaman dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nafi isbat, Allah je Tuhan, Allah jua Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pastilah Allah maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, tak ada Tuhan lain dah. Allah je Tuhan, bersifat pula dengan sifat kekurangan. Kalau kekurangan, ya asas dia. Daripada wahdaniyah, nama ilmu kita nak ngaji ni ilmu tauhid. Tu asas dia. Wahdaniyah tu asas daripada la ilaha illallah. Jadi apabila tiada Tuhan melainkan Allah, Allah je Tuhan, mestilah Allah ni tidak dijadikan oleh yang lain. Sebab tak ada yang lain yang nak menjadikan Allah. Bila tidak ada yang lain menjadikan Allah, Allah je Tuhan, mesti Allah ni sedia kala tak ada permulaan. Pergi kat tu. Tak boleh nak pergi kalau ada permulaan. Ini kita buat jalan, ada yang mengadakan. Tak boleh nak timbul ada yang mengadakan sebab Allah je Tuhan. Ada ni. Allah je Tuhan. Nak timbul berhajat kepada yang mengadakan Allah. Nak berhajat pun tak ada dah Tuhan selain Allah. Maka bila
tidak ada yang lain, mana Allah tidak berhajah kepada yang menjadikan Allah. Berarti Allah ada sedia kala. Ambil mana tu? Ambil daripada la ilaha illallah, ambil daripada wahdaniyah, keesaan. Sebab tu kalau kita benar kalimah tauhid la ilaha illallah, pegangan kita kemah. Walaupun kita tak boleh nak hurah, tapi pegang kita kemah. Dalil pun kemah dah. Apa dalil? Tak ada Tuhan lain, Allah je Tuhan. Mestilah Allah je Tuhan ni tidak ada permulaan. Tak ada ni. Sebab tu duk tekan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Hidup mati kita dengan la ilaha illallah. Misalnya bahawa Zaid menjadikan Umar, dan ia Umar menjadikan Khalid, dan demikianlah hingga tiada kesudahan bagi menjadikan itu. Ni naik kata straight. Ni naik kata. Tak pusing. Tak masuk langsung. Kalau pusing tak masuk langsung. Kalau kita nak bahasanya hak tak pusing. Naik ala kata. Naik ala kata. Ni. Kalau kita macam kalau cerita kita lah. Kita mau tu naik. Ni. Pada ni. Tu ada gambaran sikit. Bolehlah buat gambaran sikit. Lepas tu tak nak pergi juga. Dah berhenti ya. Dah berhenti pada wakil, pada nafsil amri, sebenar-benar tak akan hak belah umbi tu tak mungkin tak berhenti. Hak belah umbi. Belah lekatah. Tak mungkin tak berhenti. Boleh tak berhenti? Mesti berhenti. Berhenti mana kalau lahir kita? Nabi Adam AS. Hakikatnya mesti berhenti. Tak ada sahsu, dia tak boleh berhenti. Dia kena tiada berkesudahan. Tu dakwa kita. Tak ada kesudahan. Bapak panggil tasarsul, tapi tak nak pergi. Ala kata mesti ada kesudahan. Jadi sebenarnya tasarsul ni ada kesudahan ke? Tak ada kesudahan. Dia bersalahan berlawang pula situnya. Ada ni. Dia hak tasarsul hak boleh berlaku. Kalau lah pada takdir Tuhan jadikan manusia ni boleh beranak. Tak ada kesudahan lah. Anak sebab syurga tak ada kesudahan kan. Maka timbul hak ala ke depan ni boleh tak berlaku tak ada kesudahan? Boleh lah berlaku. Ini cerita ni ahli syurga tak ada beranak dah. Kalau syurga beranak kita nak kita hak dilahirkan, bukan lahir atas dunia, susah atas dunia ni. Cubaan banyak. Tak ada beranak ahli syurganya. Tapi kalau fardu syurga beranak, pas beranak ahli syurga tak ada kesudahan. Boleh timbul tak? Ni hak ke depan kan? Anak siapa. Boleh timbul sebab syurga tak ada kesudahan. Baru boleh kata tasalsul. Belah ke depan boleh kata tasalsul. Tapi belah naik le ke atas tak boleh. Sebab sebut tasalsul dia mesti tak boleh berhenti ala kata. Boleh ke tak boleh berhenti gitu? Orang ni buat, orang ni lahir, orang ni lahir. Naik ala kata. Tak ada tak mungkin. Tak ada berhenti, dia kena berhenti. Jadi hak ni sekarang ni berhenti ke tak berhenti hak ala kata ni? Berhenti pada sebenar-benarnya, tak berhenti pada dia kata. Ni mustahil dah juganya. Tapi hak ni sebenarnya tasalsul ke? Simple asasnya ada alam, ada makhluk. Kalau berpusing gitu, Allah bukan Tuhan, tak ada makhluk. Kalau naik ala kata, Allah ni baru ada buat, Allah bukan Tuhan awal lagi dah. Bila Allah bukan Tuhan, lepas tu mana atas? Tak ada orang atas, tak bukti kat mana? Tak ada makhluk. Sekarang makhluk ada. Jadi kalau nak cerita bab dalil qidam, hak qadam, tu wujud yang hakiki. Kalulah wujud dikatakan tapi ada permulaan, maka wujud hakiki, wujud zati tidak ada. Wujud yang hakiki sifat yang pertama mestilah wujud yang tidak ada permulaan. Jadi wujud hakiki dalilnya apa? Ada makhluk. Tidak ada permulaan, dalilnya apa? Ada makhluk. Wujud yang hakiki tidak ada kesudahan. Itu wujud yang hakiki. Dalil apa tidak ada kesudahan? Dalil ada makhluk juga.
Makna kita nak kira cara rekah fardu ain, dalil kidam, dalil baqa adalah dalil kepada wujud, iaitu ada makhluk. Situ je. Tapi kita ambil lah daurun tasalsul ni. Sekali dengar kadang-kadang cerita laju-laju, pening kadang-kadang orang dengar. Tasalsul tidak ada kesudahan. Dia mesti sambung, mesti ada kesudahan. Tak boleh tak ada kesudahan. Mesti ada kesudahan. Dia kena bukti juga. Belah-belah hal kata kena bukti. Mustahil. Dan apabila sabit kidam Allah Ta'ala, digi pada natijah lalu dah. Apabila daud tasalsul ni mustahil, berarti mustahillah Allah baharu. Tetaplah Allah kidam sedia. Maka bila tetap sabit tetap kidam Allah, mustahil atasnya baharu. Ada gitu je. Jadi di kidam dengan hak baharu, hak lawan pada kidam, dalil yang samalah. Dalil kidam daur dan tasalsul, dalil mustahil baharu daur dan tasalsul. Sebab itulah dia setengah-setengah ulama, satu-satu sifat yang wajib kita aktifkan, keluar 3 kewajipan syarak. Setengah pandang kata 4. 3 kot mana? Kita berpegang Tuhan baharu, dalilnya daud dan tasalsul. Jadi keluar 4 kewajipan syarak. Mana? Pegangan Allah sedia dan juga berdalil 2 wajib syarak. Pegangan Allah tidak baharu dan dalilnya 2 wajib syarak. Jadi semua sekali 4 wajib syarak bagi tiap-tiap satu sifat yang kita pegang di akidah kita. Samalah dengan hak sifat-sifat yang lain, sama jugalah. Tiap-tiap satu sifat yang kita pegangi keluar 4 wajib syarak ataupun 3 wajib syarak atas khilaf pandangan ulama. Ketiga, baqa, artinya erti baqa kekal, dan maknanya makna kekal, ketiadaan kesudahan bagi wujud. Artinya erti ketiadaan kesudahan bagi wujud, tiada memutuskan adanya itu oleh Adam. Mari nak fahamnya apa makna 2-3 lapis. 2-3 lapis ni kadang-kadang kita faham mula-mula, naik selapis lagi. Artinya tiada memutuskan adanya itu oleh Adam. Kena mikir semula kita. Apa makna tiada memutuskan adanya itu oleh Adam? Jadi kena mikir semula. Padahal faham ada kitanya. Ni kitab. Tauhid ni. Wisa makna. Baqa erti terjemahan Melayu Arab pada Melayu ke mana apa? Dengan makna ketiadaan kesudahan bagi wujud, bagi ada Allah Ta'ala. Tak ada Allah, tak ada kesudahan. Takut tak faham lagi apa makna ada Allah kesudahan. Tiada memutuskan adanya itu oleh Adam. Dia berlapis-lapis. Nak kita faham. Sebab apa? Ni bab pegangan. Tak boleh nak cerita sepitah lalu, tak boleh. Kena cerita. Tapi kadang ayat kitab ni faham dah mula. Lepas tu tiada memutuskan adanya itu oleh Adam. Tiada memutuskan adanya itu oleh Adam. Musim kita. Mana apa? Ada Allah tu, tak ada Adam di hujung tu, tak ada kata Adam di hujung. Dan mana apa? Makna samalah, tak ada kesudahan. Ayat dia ni kira-kira Yalah. Dengan makna tiada kesudahan bagi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hok kitab-kitab hok agak main-main ni. Ni suruh suruh mikir sikit. Ke sedap jenis straight tawa je. Tak ada orang. Dia kena ada jenis mikir sikit. Tapi tu atas hemah. Ada orang mikir sikit ambul lalu dah. Not straight the point. Apa dia tu? Straight the point. Tak payah lekok-lekok. Wih lalu. Tak payah duduk pusing gitu. Tu mana? Panggil apa? Hemah kendah. Tak hemah mana? Sebab apa? Li'annal khatar fi hazal fanni azim, kata ulama. Kebimbangan dalam ilmu tauhid ni kebimbangan yang besar. Dia tak boleh nak buat apa? Nak buat sepintas lalu ataupun cincai. Jangan buat gitu. Pertama sekali bab qada qadar tu. Jangan tu, jangan.
Jangan faham gitu dok. Kena ulang kena cerita. Kena ulang, kena cerita. Jangan buat cincai, jangan payah apa. Dah. Ini bab pegangan. Kebimbangan yang besar. Kalau salah je dalam bab pegangan, kira habis cerita. Tutup buku. Habislah. Wallahu a'lam.